Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bagi yang join channel Road TT, selamat datang. Dan saya Forex Trader sejak 2007 hingga sekarang. Dan Alhamdulillah kita buat bimbingan percuma dan juga berbayar dalam Road TFTT. Dan sekarang ni saya nak fokuskan kepada konsep yang dinamakan sebagai kawalan risiko. So apa itu kawalan risiko dan khususnya dalam entry dagangan. So perkara utama ialah you kena faham, biasanya kita duk bercerita pasal trend. Kan? Dan video ni saya akan tekankan kepada pelbagai angle lah. Satu angle yang asas, satu lagi angle yang mungkin sedikit intermediate ataupun mungkin sedikit perspektif berbeza lah daripada tempat-tempat yang berlainan. Jadi sekarang ni bila kita sebut, kita tengok dari segi kawalan risiko dan kita boleh tengok mana-mana pair. Poin saya utama ialah memahami penggunaan asas iaitu lot size, kan, sama ada 0.01 ataupun 1.00. Dan satu lagi ialah mengikut entry zone. Jadi sekarang ni kita confirmkan dulu apa itu entry zone pada BB Mastery. Okay? So alright. So kita tengok dekat sini. Katalah di mana-mana time frame di ni, tak kisahlah, ini dalam kes ni lah saya boleh tunjuk pada you ini adalah boleh kata goal lah, ini goal. Kalau kita tengok goal, satu ialah kita memahami kita tengok kat sini, okay? Satu ialah kita memahami ini adalah tempat-tempat utama yang kita boleh faham dan kita dagangkan. Okay, saya akan ambil ni, saya akan susun pada you untuk you nampak dengan lebih jelas. Okay, ni satu, dan kita perhatikan sepatutnya you pun dah faham asas-asas dia. Okay, saya akan masukkan kat sini dan saya akan pin. Okay. Dan saya akan masukkan di sini untuk kita study dan juga kita lihat sesama. Saya tarik kat sini. Alright. So, jadi sekarang ni perkara yang paling utama lah pada saya, iaitu you kena faham apa yang dimaksudkan benda ni. Apa yang dimaksudkan benda ni. Okay, apa yang saya maksudkan? Sekarang macam ni. Setiap kali entry ni, kita dah perhatikan fokus utama kita lah di sini ialah merupakan entry zone. Ini adalah merupakan entry zone pertama. Ini dikenali sebagai SEZ1. Ini adalah SEZ2. Dan ini ialah SEZ3 luar BB. Dan ini ialah SEZ4. Dan ini ialah SEZ5. Dan ini tak semestinya berturutan. Bermaksud ialah mungkin price tu kena... contohnya di bahagian sini dulu, bermaksud ini juga valid, tak sebenarnya tunggu yang SEZ3 lah. Itu sebagai contoh dia. Right, jadi sekarang ni apa yang saya masukkan lah dalam kefahaman ni, maksudnya ini adalah tempat nombor satu lah kita kena faham, ini tempat dikatakan sebagai layer. Kita layerkan dia. Kita tentukan dia sebagai layer. Okay, kita tentukan sebagai, so maksudnya kita layer. So layer tu bermaksudlah kita akan layerkan. Contohnya ialah berapa untuk setiap ni. Maknanya kita akan layer contoh maksudnya 0.01, 0.01, 0.01, 0.01 ataupun 0.02, 3, 4, 5, tak ada masalah. Tapi point utama je layer. So bermaksud ini adalah layer 1, ini adalah layer 2, ini adalah layer 3 dan ini adalah layer 4 dan inilah layer 5. Okey. Kenapa saya highlight benda ni? Maksudnya dalam satu time frame sebenarnya ada 5 posisi entry. Kan, dalam satu time frame dia ada 5 posisi entry. Dan kalau you lama dengan saya, you akan faham sebenarnya black line ni adalah entry pada time frame besar. Grey line adalah time frame besar pasal setting dia besar. Tapi untuk fokus sekarang ni, kita memahami ini konsep dia. So jadi sekarang ni, apa yang saya cadangkan ialah, kalau berbalik pada asas, kalau kita ada keyakinan berdasarkan confluence dan juga memang fundamental pun support dan technical juga dengan volume tinggi dalam BB dan sebagainya, saya berpendapat itu salah satu perkara yang akan membentuk kepada keyakinan untuk entry banyak macam ni. Kalau kita entry banyak macam ni, cuba you bayangkan, you lakukan ni di M5. Sedangkan di time frame lain pun ada entry yang lain. So itu yang bahaya. Jadi kawalan risiko pertama ialah saya cadangkan, saya amat-amat cadangkan, iaitu macam ni. Okay, macam ni. Contoh kalau you tengok kat sini, okay, saya bagi dekat apa tu ni. Contoh, kalau you nak masuknya sekarang ni, kalau you yakinnya kamu, kan you nak entry di H4 sekarang ni, maksudnya di H4, you akan masukkan satu sahaja entry. Sebagai contoh, Ni saya nak buang ni semua pasal saya ada gunakan semalam. Okay, you masukkan satu saja entry dulu. Okay, maksudnya you masukkan satu entry dulu. Okay, rectangle, you masukkan, iaitu satu entry. Maksudnya you entry kat sini je dulu. Faham? So, you entry kat sini dulu. So, satu lah you entry kat sini dulu. Okay, you jelas, you akan lakukan dagangan di sini. Okay, maksudnya you tak akan masuk lah yang lain. Kecuali dia ada confluence time frame lain. Jadi, you tengok dekat daily. Dekat mana daily? Daily masalahnya entry-nya kat bawah gila kan. Jadi cadangan saya lah sekarang ni lah, you tengok. Di daily, walaupun itu ada candlestick yang confirm nampak macam continuation, tapi daily tu berada di bawah. Okay, daily tu berada di area sini, daily lebih kurang kan. Jadi, apa yang saya maksudkan ialah, ini yang kata kawalan risiko tu contoh. Okay, saya bagi contoh. Jarak saya masuk line dulu. Okay, saya masuk line dulu untuk you nampak mana jarak dia.
Okay, katalah jarak yang you masukkan di area sini adalah entry you yang pertama. Katalah kat sini, saya tebalkan garis ni untuk pembelajaran yang lebih mantap. Okay. Alright, so katalah you entry kat situ kan. Lepas tu you entry lagi satu, ialah di bawah ni, untuk entry bawah ni. So ini asasnya, tapi ini sangat penting. Katalah you target entry kat sini. Okay. Katalah you tengok kat sini dan you cuba kuatkan dia. Maksudnya you cuba kaitkan dengan ada tak confluent daripada H4. H4 confluent middle band. So maksudnya middle band lah entry you kan. Kan, sebab kalau you boleh nampak di bahagian sini, kalau you perasan, kan saya cuba masuk ni pasal you takkan nampak saya untuk saya bercerita kalau kita tak pakai ni. Alright. Oh ni pun saya tak edit lagi kejap. Sebab saya uninstall baru ni untuk mengajar kan. Okay. Lama pula dia ni. Sekejap. Okay, alright. Saya akan tebalkan dia dan tukarkan color kepada warna hijau lah. Okay, tekan done. Alright, so sekarang ni, kalau you perhatikan, di bahagian sini adalah entry yang pertama. So maksudnya you nak entry kedua. Di zone sini adalah zone yang dikatakan daily. Jadi, ini yang dikatakan kawalan risiko ni. Cuba you bayangkan kalau you entry banyak. Kalau dia dalam confluence macam ni tak apa. Sebab confluence tu maksudnya di sini ada entry pada daily. Bermaksud solid lah you punya tu. Tapi sekarang masalahnya sekarang ni, di sini kalau biasanya orang di daily tak ada tapi zone tu banyak. Jadi maksudnya kita kena ukur, okay? So you tengok di bahagian sini, dia ada pips ni ataupun point tu. Katalah saya bawa jarak ni kan daripada entry sini ke sini. Maksudnya ataupun saya tak nak you confuse daripada entry yang kejap. Okey, daripada entry sini sampai sini berapa jarak pip dia? Tengok. 221. Jadi you sedang expose kepada berapa ni? 221 pip. Ini yang point utama. Ni asas lah, tapi asas ni akan main peranan penting untuk you faham itu 230 pip. So ini you kena faham. So kenapa dia akan turun ni? Sebab dia pembetulan arah kan. Sebab kalau kita buat mapping contoh, kalau saya ambil monthly, kalau di monthly maksudnya kita akan ambil lagi satu. Okay, kita akan ambil lagi satu rectangle dan kita susun kat sini. So ini pembetulan arah. Faham tak? Lepas tu kita tengok lagi satu dekat di weekly. Okay, itu adalah pembetulan arah juga dekat situ. So saya tandakan kan. So kita tandakan semua, tak ada masalah kan. Yang penting adalah you tahu, okay, semua direction memang ke atas. Tetapi pembetulan arah ni takut jahanam lah. Jahanam account kita, okay. So kita masuk lagi setiap ni saya akan masukkan dia punya horizontal line tu. Okay, satu kat situ, satu kat sini. Okay, saya masuk lagi horizontal line. Okay, kejap, sorry. Alright, masuk di sini dan ni yang next kan. Jadi cuba you bayangkan, ini adalah semua exposure risk you. Ni exposure risk ni. Apa maksud dia? Maksudnya lah kalau you tengok dekat H4, berapa banyak line kat situ tu, itu adalah semua exposure risk kan. Okay, satu. Lepas tu saya akan ambil lagi satu untuk you juga tangkap. Alright. So saya ambil ni satu exposure risk. Nombor 2 dia pergi ke sini, betul tak? Okay, apa lagi exposure risk kita? Kita pergi kat sini, iaitu nombor 3. Okay, ni exposure ni. Exposure sampai ke bawah. Kalau saya kecilkan lagi, you boleh nampak. Ni exposure dia. So exposure ni lah yang kita kena mempertimbangkan awal-awal ni. Bermaksud kalau tadi kita nampak berapa pip tadi kalau kita ambil, iaitu lebih kurang dalam kejap 250 pip. Okay, so ini first adalah 250 pip. Okay, yang kedua jarak dia berapa? 450 pip. Okay, yang ketiga jarak dia berapa? Ni memang jahanam ni, jauh ni. Tadi 450 pip yang kedua. Kejap kejap. Okay, 950 pip. Okay, jadi ini ketahanan dia. Ini yang saya masukkan. Okay, katalah saya ambil kat sini, susun satu kat sini untuk you faham. Okay, katalah saya ambil smart select juga untuk kita ambil case study ni. Okay, katalah saya ambil. Cuba you perhatikan you punya jarak risiko you. Okay, cuba you perhatikan jarak risiko you. Tengok kalau saya masukkan kat sini untuk kita belajar. Alright. Saya masukkan kan bawah ni, saya naikkan dia. Katalah saya masuk ke sini, okay. Alright. Okay. Cuba tengok kat sini. Ini kita bincang yang kes kedua. Tadi yang atas tu, sekejap. Kita bincang yang kes pertama kan. Yang ni kes pertama, layer. Ni kes kedua. Okay, kes kedua. Tengok. Kalau jarak ni, kalau perhatikan. Okay, saya besarkan sikit supaya kita dapat full view. Okay, alright. Kalau kita kes pertama, apa yang you kena faham dan juga you jelas, iaitu konsep macam ni.
Satu lah exposure you ialah dekat sini lah 250 pips. Betul kan? Yang ketiga ialah ini jarak dia 450 pips. Yang ni ialah lebih kurang dalam tadi berapa? 950 tak silap saya, 50 pips. So, agaknya katalah dia target nak naik. So, macam mana kalau you layer banyak-banyak? Jadi logiknya sekarang ni lah, katalah akaun you 10 USD, 100 USD, memang margin call lah bang. Kalau dah lah you tak tahu konsep yang setiap time frame nak pergi pada pembetulan arah sebelum meneruskan perjalanan. Lepas tu dah lah you tak tahu macam mana strategi untuk melihat penggunaan lot dan sebagainya kan. Jadi pandangan saya lah you kena faham dulu sebelum kita pergi cerita lot sebagainya, sebab benda ni akan detail kat sini. So, maksud saya sekarang ni, cuba you bayangkan, kalau you masuk kat sini 10 sen kan 10 sen saja pun, katalah 10 sen per pip tu 10 sen saja pun. Tengok ini 10 sen. Katalah you masuk sini 10 sen. Okay, saya nak tukar color lain lah kot bagi dia nampak lagi jelas. Okay, katalah you masuk ni 10 sen saja Okay, saya ambil color ni lah. Okay, katalah you ambil sini 10 sen. Tidak ke you punya 250 pip tu dah negatif berapa? Negatif $25. 25 USD dah ni. Kan? Kalau dia pergi ke bawah 450 pip, maknanya negatif $450. Sebab tu negatif $995. Faham tak? Ini $45 ni saya betulkan sikit ni. Faham tak? So maksudnya, kalau akaun you yang ciput tu macam mana? Kan? Memang habis, memang jahanam lah. Ini 45 USD, ini dah 95 USD. Lepas tu buatlah perangai tersell kat bawah buy. Saya tu lagi mampus lah. Okay, so point saya sekarang ni lah. Kalau you tak faham benda dan you trade pada gold, memang jahanam lah. Kalau time frame yang pair yang kecil tak apa. Tapi ini pair yang range besar. Tambah-tambah kalau silver lagi mampus lah. Ini TKO tu lah. Okay, so point saya lah kawalan. So kawalan ni boleh guna pada currency dan kawalan ni boleh guna pada iaitu metals dan juga mana-mana lah crypto, stock dan sebagainya. Tapi saya nak cerita kawalan sebab kita nampak buy, betul nampak BB naik apa, tapi takutnya kau buy kau sangkut macam ni. Jadi pada saya lah, memang eloknya, contohnya lah, ini saya punya pandangan saya lah kan, iaitu paling eloknya pandangan saya, iaitu cuba you masukkan macam ni. Contohnya kan, di sini hanya satu layer saja, hash4. Jadi hash4 satu layer saja kan. Di daily, lepas tu di daily mungkin you boleh masukkan sehingga contohnya 2 layer. Kan you nak tunggu 2 layer. Jadi kurangkan lah. Lepas tu di weekly baru you masuk iaitu contohnya 3 layer. Macam tu. Jadi you lebih selamat sebenarnya. Ini konsep asas lah. 1 layer, 2 layer, 3 layer. Dan layer tu mengikut lot. Saya tak bincang pasal lot dulu. Pasalnya video ni akan terlampau panjang. Tapi akan datang saya akan bincangkan. Kan kita akan detail secara matematik macam mana pengiraan dia. Point utama saya lah. Jangan terlalu gairah duduk buy tutup pasal dan kena faham takut tersangkut sell kat bawah, buy kat atas, itu yang sangkut dia. Okay, kita tengok dekat kita punya sini balik yang live account sekarang ni, yang live trading sekarang ni, ialah memang trend masih lagi ke atas. Tak ada nak buat apa. Kan tak ada yang break pun. Kan even kalau minggu lepas pun kita tengok hanya time frame kecil saja retracement dan sekarang ni H4 tengah push naik ke atas lagi. Jadi macam mana? Tak boleh nak buat apalah, sedangkan H4 pun dah cari entry zone dia tadi kalau you perasan Dia tak kena rapat tapi entry zone dia. BB pula atas buka. Ini mati ni bang. Jadi pada saya ialah you really careful dan saya tak best pun kalau nak buy sekarang pasal daily dekat bahagian atas ni, dekat bahagian ni cuma biasanya kalau saya nampak ni setup ni memang buy, tetapi pada satu sudut ialah takutnya you terkena. Kan memang Joe Biden menang dan seperti kalau you perasan video ni saya kata kalau Biden menang memang gold akan naik kan, kerana dia akan bergaduh di antara parti Demokrat dengan Republik. Satu nak keluar package stimulus, satu lagi tak bagi pasal salah satu tu pegang dari Senate kan. Jadi itu yang saya kata kena hati-hati dan sebagainya. Tapi saya dah clear, memang sini buy, tapi pada sama juga tunggu careful, tunggu sebarang retracement, tambah-tambah takutnya terperangkap lah. Terperangkap macam mana? Takut dekat H4 terperangkap. Kerana H4 ni kalau nak turun pun pembetulan arah, ni saya tambah sikit. Ini banyak tak setting lagi kat sini pasal saya baru share lah kan. Saya baru share pada minggu lepas tu saya kosongkan semua. Jadi kita kena ada beberapa benda saya nak masukkan. Contohnya benda ni pun kena masukkan. Okay, tak apa, kita pakai je dulu. Alright tak? Katalah kita ambil dekat H4 punya kenaikan pun. Kan katalah kita tarik Fibo ni ke sini. Ni panjang sikit lah video ni. Cuma nak cerita overall, takutnya kau tak faham, kau terperangkap ke sini kan. So satu. Alright. Sekejap saya kena besarkan dia lah. Saya tak nampak. Alright, pixel 4. Okay. So tengok kat sini.
Ni satu you sell dan satu lagi ialah satu dah break tak. Okay. Dia sampai di zone mana dah sekurang-kurangnya kan. Okay, zone dia lebih kurang dalam 423 jauh lagi kat atas tu. Jadi masih lagi buy lah. 423 tu area mana? You boleh nampak dalam kes ni lah 423 pun area dekat atas tu. Jadi dari kes ni saya rasa satu risiko tinggi 423 pada hampir 1987. So kalau nak berlaku perbetulan pun kat sini. Jadi tu je lah. Jadi pada saya rasa masih lagi buy. Tapi dalam keadaan tak disupport dan dia lebih kepada break sekarang ni. Jadi mungkin kena berhati-hati. Takut terperangkap kan. Jadi pada saya nampak lah dari segi sini. Faham kalau dah entry tu jangan entry banyak-banyak. Takut pun betul arah turun bawah. Tu point saya. Sebab tu mapping tu penting. Daripada monthly kepada khususnya H1. Jadi kita tahu range dia kan. Dalam kes ni takut terkena. Okay, so faham So faham iaitu pengurusan kawalan risiko dan juga tahu jarak takutnya kau floating banyak. Dan kalau floating banyak macam mana nak entry, macam nak cover, kena faham ialah layer tu kena sesuaikan dan cari net. Tu nanti saya akan tunjukkan dalam video akan datang. Alright, so jumpa lagi. Dan please like, comment dan juga subscribe channel ni. Dan pasti juga iaitu tulis juga apa saja dekat bawah ni kerana saya akan jawab dalam video masa ke masa. Mungkin tak jawab sekarang tapi satu masa ni akan jawab kerana saya buat ni lebih tersusun sebenarnya. Jumpa lagi dan salam hormat.